Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sambung dengan membaca ayat yang ke 25 surah Al-Baqarah. Baca kawan. 25 siapa? 25 je. 25 je. 25 sampai 25 surat 5 25 sampai 27. 27. 20 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 28. Okey. Okay. Dia 21 page lah. Okay. Sebab 20 sampai 20 ni. Benar. 27 27. sampai 27. Lebih separuh tapi. Tak koncen. Lebih separuh lah tapi. Lebih separuh Kalau 20 ni tu okey. Apalah 27 lah. Sebab ikut kitab 27. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبشر الذين آمنوا dan basyiri sampaikanlah berita gembira alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman
Wa amilus solihat dan amilu mengerjakan amilus solihat mengerjakan amal soleh. Anna lahum sesungguhnya bagi mereka jannatin surga tajri mengalir min tahtihal anhar daripada bawahnya al anhar sungai-sungai. Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka atau bahawasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha, kullama setiap kali ruziku direzekikan kepada mereka minha daripadanya, min samaratin rizqa, min daripada samaratin buah-buahan rizqa sebagai rezeki. Qalu mereka berkata hadzalladzi ini yang ruzikna direzekikan kepada kami min daripada qablu daripada sebelumnya. Jadi kullama setiap kali direzekikan minha daripadanya min samaratul rizqa daripada buah-buahan sebagai rezeki, mereka berkata ini adalah yang direzekikan kepada kami daripada sebelum ini. Wa utu bihi mutasyabihan, wa dan utu mereka diberi bihi dengannya mutasyabiha yang sama, yang serupa, iaitu buah-buahan mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum dan bagi mereka fiha di dalamnya azwajun pasangan-pasangan ataupun isteri-isteri mutahharatu yang suci. Wahum dan mereka fiha di dalamnya khalidun orang-orang yang kekal. Jadi Allah setelah menyebut azab pada ayat sebelum ini dan juga siksaan yang telah disediakan untuk orang-orang yang ingkar kepadanya dari kalangan orang-orang yang celaka, iaitu orang kafir yang ingkar kepada Allah dan juga rasul-rasulnya. Lalu Allah menyambung dengan mengemukakan keadaan orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang yang hidup sejahtera, iaitu mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul serta membenarkan keimanan mereka dengan melakukan amal soleh. Dalam ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maksudnya Allah menyuruh supaya Nabi menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh mestilah amal yang dicontohkan oleh Nabi, bahawa mereka akan mendapat balasan syurga yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Dan setiap kali mereka, orang-orang yang diberikan rezeki buah-buahan, iaitu mereka yang menjadi penghuni syurga tu, di dalam syurga tu, mereka berkata inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Jadi para mufassirin menjelaskan bahawa mereka diberi buah-buahan di dalam syurga. Setelah mereka melihatnya, mereka pun berkata inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya, iaitu di dunia dulu. Cuma bezanya, mengikut setengah pendapat, mengikut para mufassirin, wa'utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan buah-buahan yang serupa tu, bermaksud antara buah yang lainnya adalah maksud buah yang diberikan kepada mereka semasa mereka hidup di dalam syurga itu mirip atau sama dengan buah-buahan yang diberikan semasa kehidupan di dunia. Cuma mengikut mufassirin, buah-buahan tadi memiliki rasa yang sangat berbeza, lebih sedap dibandingkan dengan buah-buahan yang pernah dimakan di dunia. Maksudnya buah anggur itu ada dalam syurga itu? Ada. Bisa ada. Maksudnya kita buah-buahan ni macam kita rasa macam mewah dok. Kalau ada buah-buahan satu yang mewah, jadi syurga tu semua jadi buah-buahan baru. Walahum fiha azwajum mutahhar, bermaksud
untuk mereka di dalamnya, bagi lahum tu walahum, dan bagi mereka fiha di dalamnya, iaitu dalam syurga tu bagi orang-orang yang beriman, mereka mendapat adanya isteri-isteri yang suci. Jadi Ibnu Talhah daripada Ibnu Abbas mengatakan suci itu bermaksudnya suci dari noda dan juga kotoran. Wahum fiha khalidun, firman Allah wahum fiha khalidun itu bermaksud mereka kekal di dalamnya. Jadi mengikut Ibnu Katsir, demikian itulah kebahagiaan yang sempurna bagi orang-orang yang beriman apabila mereka mendapat ganjaran syurga dengan rahmat Allah. Jadi dengan nikmat tersebut, nikmat syurga tu, orang yang beriman akan berada di tempat yang aman dari kematian, sehingga kenikmatan itu tiada akhir dan tidak ada habisnya, nikmat yang berterusan. Itu dia kata khalidun, mereka kekal dalam kenikmatan yang tidak akan ada akhirnya dan tidak ada habisnya, bahkan mereka sentiasa dalam kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Kemudian ayat seterusnya, innallaha, sesungguhnya Allah la yastahi, Allah tidak dia malu, untuk membuat masalan, perumpamaan, apa yang seumpama nyamuk, seekor nyamuk, fama fauqaha, Betul lebih kecil. Ataupun yang lebih kecil, setengah kata lebih kecil, setengah kata lebih besar. Fauqa ni setengah kata lebih atas daripadanya. Maka di sini sebenarnya ada dua pendapat, nanti kita bakal baca. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui apa? Mengetahui perumpamaan itu, annahul haq, sesungguhnya perumpamaan itu, al-haqqu adalah kebenaran, min rabbihim daripada Tuhan mereka. Wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang kafaru, yang mereka tu ingkar, fayaquluna, maka mereka berkata, madza, apa ini? Aradallah, yang Allah inginkan. Arada, yang inginkan Allah inginkan. Bihada, dengan ini, masalah, dengan perumpamaan ini. Yudillu bihi, disesatkan dengannya, dengan perumpamaan ini, katsira, banyak manusia. Wa yahdi bihi, dan mendapat petunjuk, bihi dengannya, dengan perumpamaan ini, katsira, juga banyak manusia. Wa ma yudillu bihi, dan ma tidak yudillu bihi, disesatkan bihi dengannya, illa, melainkan al-fasikina, melainkan orang-orang yang fasik. Alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, yang mereka tu melanggar janji Allah, janji dengan Allah, daripada ba'di, sesudah mitsaqi, sesudah ianya teguh. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan apa yang amarallah, apa yang diperintahkan oleh Allah, bihi, dengannya, supaya yusala, supaya disambungkan, dan yufsiduna, dan mereka membuat kerosakan, fil ardi, di muka bumi. Ulaika, mereka itulah humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ahsanta. Jadi sesungguhnya Allah, maksudnya sekali lagi, sesungguhnya Allah tu tiada segan, tiada malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ataupun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar daripada Rabb mereka. Tetapi yang kafir, orang yang kafir atau mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberikannya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik, iaitu orang-orang yang melanggar
perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah pada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi dari Qatadah, menurutnya ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan perumpamaan seperti laba-laba, lalat, orang-orang musyrik pun bertanya, untuk apa laba-laba dan lalat-lalat itu disebut? Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maksudnya makna ayat tersebut bahawa Allah Azza wa Jalla memberitahu bahawa dia tidak memandang remeh. Ada yang mengartikan tidak takut untuk membuat perumpamaan apa sahaja dalam bentuk yang kecil maupun yang besar. Firman-Nya, fama fawqaha, terdapat dua pendapat. Salah satu yang menyatakan artinya lebih kecil dan hina, sebagaimana jika seorang disifati dengan tabiat keji dan kikir, maka orang yang mendengarkan mengatakannya benar, itu lebih dari itu. Maksudnya ada dua makna lah. Satu pendapat yang mengatakan itu lebih kecil, fama fawqaha tu. Pendapat kedua mengatakan artinya lebih besar daripadanya, kerana tidak ada yang lebih hina dan kecil dari nyamuk. Ini mengikut pendapat Qatadah dan beberapa lagi, termasuklah Ibnu Jarir. Maka berdasarkan kepada ayat tersebut, Allah memberitahu bahawa dia tidak pernah menganggap remeh sesuatu apapun yang telah dijadikannya sebagai perumpamaan, meskipun hal yang hina dan kecil seperti halnya nyamuk tadi. Sebagaimana dia tidak memandang mudah penciptaannya, dia pun tidak segan untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk tersebut, sebagaimana dia telah membuat perumpamaan dengan lalat dan laba-laba. Misalnya lalat dalam surah Al-Hajj ayat 73, dan juga laba-laba dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Jadi dalam Al-Quran juga terdapat banyak perumpamaan yang Allah berikan. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun firman Allah yang bermaksud adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Jadi mengikut Qatadah, artinya ialah mereka mengetahui, bagi orang beriman, mereka mengetahui bahawa yang demikian itu merupakan firman Allah dan berasal daripada sisinya, dan berasal daripada Allah. Jadi orang-orang yang beriman, dia akan terima sahaja apa yang diberikan oleh Allah, dan dia tahu bahawa itu adalah satu kebenaran daripada Allah. Wa amman ladzina kafaru, ayat seterusnya, wa amman ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafaru yang mereka tu ingkar, fayaqulu, maka mereka akan berkata, fokuslah, fayaquluna, maka mereka berkata, madza, apa, aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah inginkan daripada perumpamaan ini. Maksudnya orang beriman dia hanya menerima sahaja apa ayat yang Allah turunkan. Tapi bagi orang yang ingkar, dia akan mempertikaikan. Dia kata, Allah nak apa daripada perumpamaan ini? Dan di sini juga Allah berfirman, yudillu bihi katsira, disesatkan dengannya, disesatkan dengan perumpamaan tadi banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberi petunjuk. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun, dan tidaklah ada yang disesatkan oleh Allah dengannya, dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik. Di dalam tafsirnya, As-Sudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW bahawa yang dimaksudkan dengan yudillu bihi katsira adalah orang-orang munafik.
Yang disesatkan dengannya banyak orang itu adalah orang-orang munafik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan wayahdi bihi katsira ialah orang-orang yang beriman. Yang wayahdi bihi yang diberi petunjuk dengannya katsira. Maksud banyak orang yang dapat petunjuk daripada perumpamaan itu merujuk pada orang-orang yang beriman. Kesesatan mereka bagi orang kafir itu akan terus bertambah kerana mereka ingkar terhadap perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Dan telah mereka ketahui dengan benar dan yakin. Sedangkan maksud mereka hanya ingkar. Mereka tahu ayat itu daripada Allah, tapi mereka tetap mengingkar. Jadi bertambah-tambahlah mereka tu sesat. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Okey, ayat wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan Allah dengannya kecuali orang-orang fasik. Mengikut As-Sudi, mereka itu adalah orang-orang munafik. Al-fasiku, orang fasik ini bererti orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, keluar daripada ketaatan, maksud dia itu tidak taat kepada Allah. Fasik di sini mencakupi orang kafir dan juga orang-orang yang derhaka kepada Allah. Namun, kefasikan orang-orang yang kafir lebih parah dan lebih keji lagi daripada kefasikan orang yang misalnya orang yang derhaka sahaja fasik. Dia melanggar perintah Allah yang lebih keji terhadap orang kafir. Alladzina yanquduna, ayat seterusnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Yaitu orang fasik ini merujuk kepada dalam ayat yang Allah jelaskan seterusnya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah mimba' dimitsaqi, setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Sifat-sifat tersebut mengikut Ibnu Katsir merupakan sifat orang-orang kafir yang benar-benar berbeza dengan orang-orang mukmin. Jadi para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai pengertian al-ahdu, iaitu perjanjian yang telah dilanggar oleh orang-orang fasik itu. Sebahagian mereka menyebutkan sebagai itu wasiat dan perintah Allah yang disampaikan kepada makhluknya agar sentiasa mentaatinya dan menjauhi larangannya melalui kandungan kitab-kitabnya dan sabda rasul-rasulnya. Jadi pelanggaran terhadap hal itu, iaitu pengabaian terhadap pengamalannya, maksudnya tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu dipanggil sebagai mereka yang telah yang quduna ahdallah, orang yang telah melanggar perjanjian dengan Allah. Itu satu pendapat bahawa apa-apa perintah yang Allah perintah dalam kitab-kitabnya dan juga melalui rasul-rasulnya, jika manusia itu melanggar, maka dia anggap sebagai mereka yang fasik. Tadilah yang melanggar al-ahdu, maksud yang quduna ahdallah, orang yang melanggar perintah Allah. Bagi setengah-setengah ahli tafsir lain berpendapat bahawa mereka itu adalah orang kafir dan orang munafik dari kalangan ahli kitab. Sebab mengikut mereka, ahli kitab ni dia telah diberikan kitab Taurat, dan di dalam kitab itu adanya perjanjian yang mereka langgar, perjanjian yang telah diambil oleh Allah ke atas mereka dalam kitab Taurat, iaitu supaya mengamalkan segala kandungan isi Taurat, dan mengikuti pula selepas Taurat apabila datangnya Al-Quran, supaya mereka itu taat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, serta membenarkan apa yang dibawa dari sisi roh mereka. Jadi pelanggaran mereka itu adalah pengingkaran terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu mengikut satu pendapat, iaitu setelah mereka ahli kitab ni mereka mengetahui hakikatnya bahawa
di dalam Taurat pun menjelaskan sebegitu, tapi mereka mengetahui hakikatnya dan menyembunyikan pengetahuan mengenai hal itu dari umat manusia, padahal mereka sudah memberikan janji kepada Allah untuk menjelaskan kepada manusia serta tidak menyembunyikannya. Dalam Taurat tu Allah minta supaya apa yang disampaikan dalam Taurat tu disampaikan kepada manusia lain, tetapi ahlul kitab mereka menyembunyikan. Jadi itu yang dianggap sebagai mereka tu melanggar janji dengan Allah, iaitu menyembunyikan isi Taurat. Maka Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahawa mereka telah mencampakkan perjanjian itu di belakang punggung mereka, dalam juga kita akan dapat dalam surah Al-Baqarah nanti, dan menjual dengan harga yang sangat murah, kan? Dari tafsir ini merupakan pilihan daripada tafsir Ibnu Jarir dan juga pendapat daripada Muqatil bin Hayyan tentang bahawasanya melanggar perjanjian itu merujuk kepada ahlul kitab. Tapi tafsir yang pertama tadi, orang yang melanggar perjanjian itu merujuk umum, merujuk kepada siapa sahaja yang tahu tentang apa yang dibawa oleh Rasulnya tapi dia melanggar. Ada juga yang itu yang bahagian pertama, kan? Bahagian pertama yang ciri orang-orang fasik, ciri yang pertama ialah mereka tu melanggar perjanjian yang telah mereka janji dengan Allah setelah janji itu kukuh. Okay, bahagian kedua ialah sifat yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka tu memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Jadi ada setengah memberi maksud bahawa wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya supaya disambung, merujuk kepada menyambung tali silaturahim dan juga kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Dan akhir sekali, mereka itu adalah orang-orang yang rugi, merujuk kepada maksudnya ayat ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Mengikut Ibnu Hayyan mengatakan bahawa rugi itu rugi di dalam kehidupan akhirat. Kenapa mereka rugi? Ulaika humul khasirun, khasirun itu adalah jamak daripada khasirun, khasiru. Mereka rugi kerana mereka tidak akan dapat memperoleh rahmat Allah bagi diri mereka sendiri dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla semasa mereka hidup di dunia. Jadi kalau kita umpama rugi perniagaan, rugilah dia, kan? Rugilah perniagaan tu kalau dibuat satu perniagaan. Jadi orang-orang yang fasik, yang melanggar perintah Allah dan melanggar apa sahaja hukum-hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, mereka itu menjadi orang-orang yang rugi apabila mereka balik di akhirat besok, kerana mereka tidak akan dapat rahmat Allah. Jadi demikian jugalah mengikut Ibnu Katsir bahawa orang-orang munafik dan orang-orang kafir dikatakan rugi kerana Allah mengharamkan bagi mereka rahmat Allah yang sengaja diciptakan bagi hamba-hambanya. Untuk rahmat Allah Allah akan bagi bukan sahaja di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak mereka sangat membutuh rahmat Allah, memerlukan sangat-sangat, membutuh bahasa Indonesia ada tafsir, kan? Jadi sangat-sangat manusia sangat-sangat memerlukan rahmat Allah di hari akhirat besok. Ada 2 ayat je lagi, kita sambung je lah, kan? Sambung lagi 2 ayat. Jadi ayat yang seterusnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah bertanya, kaifa, mengapa, bagaimana, takfuruna, kamu boleh kafir, boleh ingkar pada Allah, takfuruna billah, kamu boleh ingkar pada Allah, wa, dan kuntum, dan adalah kamu, kuntum, kamu sebelum ini itu adalah past tense, adalah kamu sebelum ini amwata, kamu adalah mati, fa ahyakum, maka Allah menghidupkan kamu, dia menghidupkan kamu, thumma, kemudian yumitukum, dia mematikan kamu,
Summa kemudian yuhyikum, dia menghidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un, summa kemudian ilaihi kepadanya turja'un, kamu semua akan dikembalikan. Ayat 28 tadi. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman untuk menunjukkan bahawa kekuasaan Allah dalam mencipta manusia, menghidupkannya, mematikannya, itu adalah kuasa Allah. Jadi Allah nak menegaskan bahawa Allah ini adalah Rabb, pencipta dan juga pengatur hamba-hambanya. Jadi kaifa takfuruna billah, mengapa kamu ingkar atau macam mana kamu boleh ingkar kepada Allah? Artinya mengapa kamu mengingkari kekuasaan Allah dengan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini satu pendapat di dalam Ibnu Katsir. Jadi Allah bertanya kepada manusia, macam mana kamu boleh ingkar pada Allah? Macam mana kamu boleh menyengutukan Allah sedang kamu tahu bahawa Allah itu satu-satunya ilah yang maha berkuasa. Wa kuntum amwata, dan adalah kamu sebelum ini kamu adalah amwata, mati. Fa ahyakum, maka lalu Allah menghidupkan kamu. Maksudnya dahulu kamu tidak ada. Kamu jadi mati itu dalam konteks kamu tak ada sebelum ini. Lalu dia mengeluarkan kamu ke alam yang nyata ini. Okay. Jadi mengenai firman ini Allah Azza wa Jalla berdasarkan daripada pandangan Ibnu Abbas, dulu maksudnya sebelum dia mencipta kamu, Allah seolah-olah macam itulah Allah menjelaskan wa kuntum amwatan fa ahyakum. Maksud dulu sebelum dia mencipta kamu adalah tanah, dan ini adalah sebab kamu ni adalah tanah lah, ini dianggap sebagai amwatan yang pertama, itu kematian yang pertama. Kemudian dia menghidupkan kamu fa ahyakum, kemudian dia menghidupkan kamu sehingga terciptalah kamu, dan itu adalah satu kehidupan di dunia ini. Setelah itu dia mematikan kamu, summa ahyakum summa yumitukum, kan? Kemudian dia mematikan kamu lagi sekali. Jadi kembalilah kamu ke alam kubur. Jadi itu adalah kematian kamu kali kedua. Seterusnya dia kata summa yuhyikum, selanjutnya dia akan membangkitkan kamu, menghidupkan kamu semula, iaitu pada hari kiamat kelak. Jadi ini adalah kehidupan yang kedua. Jadi manusia mati dua kali, hidup dua kali, kan? Mengikut pandangan ini. Demikian itulah dua kematian dan dua kehidupan. Itulah yang difirmankan oleh ayat Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dimatikan, dihidup, kamu akan dikembalikan padanya. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan dikembali kepada Allah pada hari kebangkitan besok. Kembali kepada Allah untuk Allah hisab kamu, sama ada kamu dapat masuk syurga Allah ataupun masuk ke dalam azab Allah, iaitu neraka Allah. Dan ayat terakhir ialah huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in qadir. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, dialah Allah, allazina, dialah Allah zat yang khalaqalakum, khalaqa telah mencipta, lakum bagi kamu, ma apa yang fil ardi, apa yang ada di bumi ini, jami'an, semuanya. Jadi ini adalah dalil bukti kekuasaan Allah, bahawa Allah menjelaskan bahawa dialah Allah zat yang telah mencipta kamu. Pertama dia mencipta kamu, dan dia juga yang mencipta ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi ini jami'an, semua sekali. Tak ada satu benda pun yang makhluk ni cipta. Nanti makhluk kata dia cipta kereta, dia cipta tidak, kan? Dia hanya meniru sahaja. Maksud dia ambil bahan tu semua daripada Allah. Besi siapa cipta? Allah cipta, kan? Apa benda lagi? Semua asasnya adalah ciptaan Allah. Maksud manusia hanya mereka cipta sahaja, bukan mencipta, tapi mereka ciptaan. Kemudian summa stawa, kemudian selepas Allah mencipta tu, summa stawa, Allah menciptakan langit tu,
Summastawa, lalu ia berkehendak menuju. Setengah menerjemahkan sebagai dia Naik. berpaling, seolah-olah macam berpaling. Berpaling macam manusia juga kan. Mana mengarah ila sama, ke langit. Dalam tafsir ni dia terjemahkan sebagai dia berkehendak menuju ke langit. Fasawahunna, lalu dia jadikannya sab'a samawatin. Hunna tu merujuk kepada langit yang kenapa jadi hunna jamak itu kan? Iaitu merujuk kepada sab'a samawatin, merujuk kepada 7 lapisan, 7 petala langit. Jadi maksudnya bumi itu dicipta terlebih dahulu daripada langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia bikulli terhadap segala syai'in, sesuatu, alim, dia tu maha mengetahui. Allah dia tu maha mengetahui segala sesuatu. Artinya perkataan istawa itu dalam ayat di atas mengandungi makna berkehendak ataupun mendatangi kerana menggunakan sambungan ila. Istawa ila, maksud Allah berkehendak. Itulah dia istilahnya, berkehendak menuju ke atau mendatangi. Fasawahunna bermaksud lalu dia mencipta apa? 7 lapisan as-sama'i, iaitu langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui, artinya ilmu Allah itu meliputi seluruh apa yang diciptanya. Allah mengetahui segala secara terperinci. Ya. Ahsanta. Setakat tu je lah. Faham? Okey, kita ulangi sekali lagi secara keseluruhan maknanya. Mama pergi dengan laju. Fokus wah. Alif lam mim. Dah, Wabashiril Aziz. Jadi, dan Wabashiril Aziz adalah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka beriman dan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya bagi mereka syurga-syurga yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai. Setiap kali direzekikan kepada mereka daripadanya, daripada buah-buahan. Sebagai rezeki, mereka berkata, ini adalah yang direzekikan kepada kami daripada sebelum ini. Dan mereka diberikan dengannya yang serupa, iaitu buah-buahan yang serupa. Dan bagi mereka di dalamnya dalam syurga azwajun, iaitu isteri-isteri pasangan mutahharatun yang suci, wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak dia malu, ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, bahawa ayat terima masalah untuk mendatangkan satu perumpamaan apa yang berupa seekor nyamuk, fama fawqaha, apa yang lebih rendah daripadanya atau lebih tinggi daripadanya penghuni. Fa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang mereka beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka mengetahui sesungguhnya kebenaran itu, perumpamaan itu daripada Rabb mereka. Wa ammal ladina kafaru, dan adapun orang-orang yang ingkar, fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan, maka mereka mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini. Yudillu bihi katsira, disesatkan olehnya dengannya, dengan perumpamaan ini banyak orang, wa yahdi bihi katsira, dan mendapat petunjuk atau diberi petunjuk dengannya banyak orang. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah disesatkan dengannya melainkan orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallah, jadi orang-orang fasik itu iaitu orang-orang yang yanquduna ahdallah, orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqih, daripada sesudah ianya teguh, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi, dan mereka ini memutuskan apa yang diperintahkan dengannya supaya disambung dan berbuat kerosakan di muka bumi.
Ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana ataupun mengapa kamu boleh ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sedangkan adalah kamu amwatan, kamu sebelum ini mati, maka fa ahyakum, maka Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un, kemudian dia menghidupkan kamu, kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Huwallazi khalaqalakum, dialah ya zat ataupun Allah yang telah mencipta kamu, mencipta bagi kamu ma fil ardi jami'ah. Bukan mencipta kamu, tak ada salah Muhammad. Bagi kamu. Dialah Allah yang mencipta lakum, mencipta bagi kamu ma fil ardi jami'ah, apa yang ada di bumi semuanya. Summa stawa ila sama, kemudian dia menuju ke langit atau hendak menuju ke langit. Fasawahunna, maka dia menjadikan menyempurnakan, lalu dia menjadikan sab'a samawat, menjadikan 7 petala langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia di atas, wa huwa bikulli syai'in alim, dia dengan segala sesuatu maha mengetahui, iaitu ilmunya maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.